Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, kelas matematik tingkatan 1 hari ini kita masih lagi belajar bab 5 ungkapan algebra. Standard pembelajaran yang kita akan belajar pada hari ini ialah 5.2.2 membuat generalisasi tentang pendaraban berulang ungkapan algebra. Okay, hari ini kita nak lihat operasi darab iaitu yang melibatkan pendaraban berulang. Okey, saya nak kamu buka sekarang buku teks rujuk muka surat 114. Okey. So yang pertama, kita kena faham dulu apa yang dikatakan pendaraban berulang. Okey, di sini diberi beberapa situasi. Situasi yang pertama, pendaraban berulang A sebanyak 2 kali. Okey, sekiranya kita darab A sebanyak 2 kali. So, apakah hasil yang kita akan dapat? So, A didarab dengan A 2 kali kan? Okey, nampak A tu wujud 2 kali. So, A didarab dengan A. So, berulang lah. Itu yang dikatakan pendaraban berulang. So, apabila A didarab dengan A, jawapannya akan jadi apa? Ingat balik tajuk bab 3. Iaitu tajuk kuasa 2, kuasa 3, punca kuasa 2 dan punca kuasa 3. So, apabila sesuatu nombor atau sesuatu huruf didarab dengan dirinya sendiri. Okey, kalau macam ni kita nampak A tu wujud 2 kali dekat sini. Ada nampak 2 kali. So, bermakna A tu akan jadi kuasa 2. So, jawapan dia akan jadi A kuasa 2. Itu maksud dia, pendaraban berulang. Okey. Situasi yang kedua, kita darab berulang A sebanyak 3 kali. Okey, sebanyak 3 kali. So, macam mana kita nak tulis pendaraban berulang A sebanyak 3 kali? Okey, bermakna 3 kali tu huruf A tu kita nampak dia ada 3. Ada 3. So, cara dia nak tulis A darab dengan A. Baru nampak 2 kali kan? Darab lagi dengan A. Okay, nampak? Ada berapa kali? 3 kali. So, hasil dia akan jadi apa? A kuasa 3. Okay, dapat? A kuasa 3. Okay, seterusnya. Nombor 3, situasi ketiga. Pendaraban berulang juga A sebanyak N kali. Okay, apa maksud A sebanyak N kali? N kali tu, N tu mewakili pemboleh ubah. Pemboleh ubah untuk nilai yang tidak diketahui. Maksudnya kita tak tahu nilai N tu. Nilai N tu boleh jadi apa sahaja nombor. So, macam mana kita nak tulis? So, kita tak boleh tulis A tu kuasa 7, A kuasa 8. Kerana N tu boleh jadi pelbagai nilai. Boleh jadi apa-apa saja nilai. Sebab N tu ialah nilai yang tidak diketahui. So, apa saja nilai yang kita tak tahu, kita wakilkan dengan huruf tu tak? Yang kita panggil pemboleh ubah tu. So, cara dia kita nak tulis ialah A. Okay, darab A. Darab lagi A. Darab lagi A. Tak tahu ni berapa kali N ni. Okay, dan dia boleh bersambung lagi. Bersambung, darab lagi, darab. Darab lagi A. So, jawapan ni akan jadi apa? A kuasa N lah. N tak tahu. N tu boleh jadi 10, boleh jadi 20, boleh jadi 15. Itu yang dikatakan pendaraban berulang sebanyak N kali. Okey, so yang kita nak fokus ialah pendaraban berulang bagi ungkapan algebra. Sebab tajuk kita ni berkaitan dengan ungkapan algebra. So, bila ungkapan algebra bermakna dalam satu ungkapan algebra tu ada 2 atau 3 sebutan algebra. Betul tak yang kita belajar sebelum ni? Dia boleh jadi 2 atau 3 sebutan algebra atau 4 sebutan algebra. So, untuk situasi yang kita nak tunjuk dekat sini, dalam satu ungkapan algebra tu ada 2 sebutan algebra. Okay, lihat situasi yang pertama. Kurungan yang pertama ni,
ada dua sebutan algebra iaitu A tambah B. Okay, A tambah B. A tu sebutan algebra, B tu sebutan algebra. Bila kita gabungkan dengan operasi tambah, dia akan jadi ungkapan algebra didarab dengan ungkapan algebra yang sama. Dia mesti sama dah, dia tak boleh tak sama. Okey. Bila sama baru kita boleh tulis sebagai kuasa. Okey, so samalah situasi dia. Hasil dia akan dapat. Okey, kita ambil ungkapan algebra yang dalam kurungan tadi tu. A tambah B. Okay, dekat luar ada kuasa 2. Begitu juga dengan situasi kedua ada berapa? Ada 3 kan? So, hasilnya akan dapat A tambah B kuasa 3. Nombor 3, situasi yang ketiga ada berapa kali? Kamu kira lah ada berapa kali? Ada berapa kurungan? Ada 4 kan? So, dia akan jadi A tambah B kuasa 4. Dah yang terakhir. Sama macam tadi. A darab tambah B, darab A tambah B berulang-ulang kali. Okey. Sampai kita tak tahu dia berapa kali. So, kita kena tulis sebagai apa? A, dah kita tak tahu berapa kali didarab. So, kita tulis A tambah B kuasa N. N tu boleh jadi apa-apa sahaja nombor. So, pendaraban berulang ungkapan algebra A tambah B sebanyak N kali. N kali tu boleh jadi pelbagai nilai. Apa sahaja benda yang kita tak tahu nilainya, kita wakilkan dengan pemboleh ubah. Okey, kita teruskan dengan contoh berkaitan dengan pendaraban berulang. Okey, kita lihat contoh A. Okey, permudahkan setiap yang berikut. Okey, contoh A, M darab M darab M darab M. Okey, so apakah jawapan untuk A? So, kamu lihatlah M ni wujud berapa kali? Ada 4 kali kan? 1, 2, 3, 4. So, jawapannya bermakna M kuasa 4. Okey, mudah je. Okey, untuk soalan contoh B. Okey, yang ni ungkapan algebra. X tambah 7 darab X tambah 7. So, cara dia kita nak tulis jawapan. Kita ambil balik X tambah 7, letak dalam kurungan. Okey. Tutup kurungan. Okey, ada berapa kali X tambah 7? Okey, ada 2 kali, bermakna kuasa 2. Okey, yang seterusnya ungkapan algebra juga. P tolak 3Q darab P tolak 3Q darab P tolak 3Q. So, ada 3 kali. So, jawapan akan dapat. Cara nak menulis dia. P tolak 3Q. Tutup kurungan. Kuasa 3. Okey, so untuk soalan macam ni, senang sahaja kamu kira ada berapa kali huruf ataupun ungkapan algebra itu kita nampak. Walaupun nampak simple kan, boleh jadi salah juga ni pelajar. Dia kira tak betul. So, tolong kira betul-betul dah. Okey, kita teruskan dengan contoh yang berikutnya. Okey, contoh yang berikutnya, dia terbalik daripada soalan contoh yang sebelah kiri tu. Soalan dia, arahan dia, tulis setiap yang berikut dalam bentuk pendaraban berulang. So, yang ini dia bagi dalam kuasa. Okey, X tambah 4Y kuasa 2. Okey, tambah 4Y kuasa 2. So, kamu kena tulis X tambah 4Y kuasa 2 ni dalam bentuk pendaraban berulang. So, kamu lihat kuasa lah. Kuasa 2 kan? So, bermakna kita ulang tulis X tambah 4Y tu 2 kali. Letak dalam kurungan sebab ini adalah ungkapan algebra. Okay, tutup kurungan. Kat tengah ni tanda darab. Okay, buat lagi satu kurungan. X tambah 4Y. Ini yang dikatakan tulis setiap berikut dalam bentuk pendaraban berulang.
Okey dah. Okey, situasi yang kedua. Untuk contoh B. Okey. Ungkapan algebra yang diberi ialah 9P tolak Q kuasa 3. Okey, so cara kamu nak tulis jawapan, lihat kuasa 3 bermakna 9P. Okey, tolak Q tu kita ulang 3 kali. Okey, tutup kurungan. Darab. Okey, 9P. Tolak lagi dengan Q. Dan darab lagi sekali. 9P. Tolak dengan Q. Okey, boleh. Jangan terlebih tulis atau terkurang tulis. So, untuk contoh macam ni, soalan macam ni, nampak simple, nampak mudah. Tetapi ada juga pelajar yang buat silap. Kenapa dia buat silap? Sama ada dia careless, lalai, ataupun dia tak faham soalan. Kalau yang lalai tu rugilah, dia faham tapi dia lalai. Okey, kalau yang tak faham tu pun rugi juga sebab soalan dia senang. Boleh dapat markah senang-senang saja. So, tolong ambil berat soalan yang mudah untuk dapat markah. Okey, kita teruskan lagi dengan standard pembelajaran yang berikutnya. 5.2.3. Okey, mendarab dan membahagi ungkapan algebra yang mengandungi satu sebutan. Okey, yang mengandungi satu sebutan. Okey. So, untuk standard pembelajaran ini, saya nak kamu buka buku teks muka surat 116. Okey, saya lupa tulis kat sini. Okay, kamu buka buku teks muka surat 116. Okey. So, untuk standard yang ini, kita nak buat operasi darab dan juga operasi bahagi. Okey, terdapat langkah yang terlibat. Kita nak lihat operasi darab dahulu. Okey, untuk mencari hasil darab ungkapan algebra yang mengandungi satu sebutan. Okey, satu sebutan saja. Okey. Kumpul semula pemboleh ubah yang sama. Sekejap kita lihat. Contoh, baru kamu fahamlah pemboleh ubah yang sama. Pemboleh ubah yang sama tu maksudnya yang contoh kalau pemboleh ubah N, kita kumpul N duduk sekali, satu grup. Pemboleh ubah Q, kita kumpul sekali. Itu maksud kumpul semula pemboleh ubah. Okey, lepas kita dah kumpul, baru kita laksanakan operasi darab. Kita nak darab apa dengan apa? Kita darab nombor dengan nombor. Darab nombor dengan nombor. Okey, lepas tu kita darab pemboleh ubah dengan pemboleh ubah. Nombor darab dengan nombor, pemboleh ubah kita darab dengan pemboleh ubah. Okey. So, seterusnya kita lihat contoh untuk operasi darab. Okey, yang pertama, contoh yang pertama. Permudahkan 3A B kuasa 2, 3AB kuasa 2 darab 4A kuasa 3B. Okey, ini operasi darab. Okey, langkah yang pertama. Tulis ni, nampak dalam kotak kuning ni. Kita buat yang ni dulu, tulis sebagai hasil darab faktor. Ni langkah yang pertama, kita buat sebagai tulis sebagai hasil darab faktor. Maksud dia, kita pecah-pecahkan ni 3AB kuasa 2 darab 4A kuasa 3B ni sebagai hasil darab apa, darab apa, darab apa, darab apa, darab apa. Itu yang dikatakan tulis sebagai hasil darab faktor. Okey. So, cara dia, untuk yang pertama ni, 3AB kuasa 2 ni, kita pecah-pecahkan. 3 darab A. A satu saja kan, tak ada kuasa kan. So, A sajalah. Darab B kuasa 2 kan. So, B ada 2 kali. Darab B. Okey, dapat? Faham tak yang pertama? 3 darab A, darab B, darab B. Itu yang dikatakan tulis sebagai hasil darab faktor. Sambung lagi. Darab dengan apa pula? 4. Darab. Okey, kamu lihat A kuasa 3. Bermakna A ada 3 kali. Darab A. Darab lagi A. Darab lagi A. Jangan silap lah. Jangan terlebih atau terkurang. Lepas tu sambung lagi. Darab dengan apa? B. B ada 1 kali. So, darab dengan B. Okey, nampak?
Inilah yang dikatakan tulis sebagai hasil darab faktor. Kamu pecah-pecahkan, kamu asing-asingkan. Apa darab apa, darab apa, darab apa, darab apa. So, yang ada kuasa tengok. Kuasa 2, 2 kali. Kuasa 3, 3 kali. Kuasa 4, 4 kali. Jangan terlebih atau terkurang. Okey, lepas tu, step yang kedua. Sebelum kita buat operasi darab, kita kumpulkan ni. Kotak warna kuning ni, belah kanan ni. Kumpul nombor dan pemboleh ubah yang sama. Maksudnya nombor kita kumpul kat depan. So, nombor 3. Ada lagi tak nombor? Kat belakang ni ada 4 kan? So, nombor kita kumpul dengan nombor. 3 darab 4. Ada lagi nombor? Dah tak ada. Okey, habis. Baru kita tulis pemboleh ubah. Pemboleh ubah. Okey. Ada berapa pemboleh ubah? Ada 2 kan? A dengan B. So, kita lihat A ada berapa kali? 1. Okey, kira lah. 1, 2, 3, 4. So, bermakna kita tulis A ada 4 kali. Okey. Selesai. Sambung lagi dengan B. B ada berapa kali? 1, 2, 3. So, kita tulis B sebanyak 3 kali. Okey, nampak? Tu yang dikatakan kumpul nombor dan pemboleh ubah yang sama. Nombor memang tak akan, nombor selalunya nombor yang pelbagai lah. Tak kira lah nombor apa pun kita letak di depan. Ni, nombor 3 dan 4 ni. Kita letak. Kita kumpul. Okey. Okey, yang seterusnya. Grup pemboleh ubah. Iaitu A. Kita bos sekali. Yang seterusnya. Pemboleh ubah B pula. Okey. So, kita buat ikut susunan lah. Kalau pemboleh ubah A dengan B, letak A dulu, B letak belakang. Tapi kalau letak B dulu, A belakang pun tak salah kan? Hari tu kan dah belajar. Dan sebutan serupa, sebutan tak serupa tu. Kalau pemboleh ubah tak ikut susunan, terkalih, tak ada masalah, masih betul. Nah, so janganlah kamu confuse pula. Benda ni semua kamu dah belajar dah. Okey? Kalau pemboleh ubah tu terkalih susunan, tak ada masalah. Okey, dia betul, masih betul sebab ini operasi darab. Okey, so barulah kita cari hasil darab. So, kita darab nombor dengan nombor. 3 darab 4, 12. A ada berapa kali? Ada 4. So, tulis rapat-rapat lah, jangan jarak-jarak lah. So, A ada 4, bermakna A kuasa 4. B ada 3, sambung B kuasa 3. Masa tulis jawapan akhir tu kena tulis rapat-rapat, jangan jarak-jarak. Sebab dia dalam satu sebutan. Okey. So, ikut step. Sekejap lagi nak buat latihan ikut step. Okey, kita lihat pula untuk operasi bahagi. Okey, langkah yang terlibat ialah hasil bahagi ungkapan algebra yang mengandungi satu sebutan diperoleh dengan memansuhkan. Macam kita buat operasi bahagi, memansuhkan atau kita potong faktor-faktor sepunya. Kita boleh potong, kita boleh masukkan faktor-faktor yang sepunya atau kita kecilkan. Kalau nombor kita kecilkan, kalau pemboleh ubah kita potong. Yang sepunya saja nah. Okey, yang tak sepunya tak boleh. Okey, so contoh permudahkan 20 M kuasa 4 N kuasa 2 bahagi 5 M kuasa 2 N kuasa 3. Okey. So, step yang pertama, soalan ni, simbol bahagi ni, kita tukar, kita tulis dalam bentuk pecahan. Mesti tukar dalam bentuk pecahan sebab sekejap lagi kita nak buat operasi memasukkan faktor. So, kita tulis dalam bentuk pecahan. Lebih mudah untuk kita masukkan faktor. So, 20M kuasa 4 N kuasa 2 per dengan 5 M kuasa 2 N kuasa 3. Okey, langkah yang pertama tulis dalam bentuk pecahan. Okey, langkah yang kedua, kita buat langkah yang sama dengan operasi darab. Iaitu kita tulis sebagai hasil darab faktor. So, kita asing-asingkan 20 darab M ada berapa kali? 4 kali. So, ulanglah M 4 kali darab M
darab M. Okey, darab M 3 kali. Okey, sekali lagi M. Okey. Sambung lagi darab dengan N ada 2 kali. Okey. Okey, Okey, panjang dah. Sepanjang mana kamu tulis? Kena full lah. Jangan buat sekerat jalan. So, yang bawah 5 darab dengan M ada berapa kali? 2 kali. Okey. Lepas tu darab dengan N ada 3 kali. So, ulang 3 kali. Okey, so ini langkah yang pertama. Seterusnya, di dalam sini juga, dalam langkah yang selepas kita tulis sebagai hasil faktor tu, kita boleh laksanakan langkah memansuhkan faktor sepunya. Atau kita permudahkan. Selepas kita asing-asingkan, kita boleh permudahkan. Maksud permudahkan tu, kita potong. Kalau nombor, kita kecilkan. Okey, kalau pemulik ubah, kita potong yang sepunya saja. So, 20 dengan 5. Boleh tak kita kecilkan? Boleh tak kita bahagi? Boleh kan? Bermakna 20 bahagi dengan 5 boleh kan? So, bermakna 5 bahagi dengan 5 potong tinggal 1. Selepas potong tulis hasil dia. Hasil selepas kita perkecilkan atau permudahkan nombor yang terlibat. 20 kita bahagi dengan 5 potong dapat 4. Tulis 4. Okey, selesai nombor. Baru kita lihat pemboleh ubah. So, M. Okey, teknik dia potong atas, potong bawah. Bukannya potong atas semua baru nak potong bawah. Tak boleh. Kamu potong satu dekat atas, kat bawah pun potong juga. Okey, macam ni cara dia nah. So, dekat atas ada M, bawah pun ada M. So, potong ikut susunan. Kita potong M yang ini selepas nombor 20 dan kita potong M selepas nombor 5. Okey, potong bagi nampak. So, sekejap lagi bila kamu buat latihan, kamu tulis. Waktu kamu tulis sebagai hasil darab faktor tu, kamu tulis jarak-jarak. Jangan rapat-rapat. Sebab nanti kamu nak potong, senang. Dia tak ganggu yang lain. Okey. So, kita lihat lagi. M kat atas ada, kat bawah pun ada. So, potong lagi M kat atas 1. M kat bawah, potong pula lagi 1. Okey, dapat? Lepas tu, kita rujuk lagi. M dekat atas ada, bawah tak ada dah. Bawah dah habis dah M. Jadi bila dah bawah tak ada M, tak boleh potong dah. Stop lah kat situ potong M. Biarlah 2M tu jangan potong. Kita pindah P pemboleh ubah N. So, N kat atas ada 1. Okay, potong N. Bawah pun ada N. Potong. Okay. Seterusnya, N kat atas ada lagi. Bawah pun ada. So, potong N yang kedua dekat atas. Dan N yang kedua dekat bawah. Lepas tu selesai lah. Dah tak ada apa dah nak potong. So, yang langkah yang seterusnya, cara nak menulis jawapan, ambil apa yang kamu tak potong. Termasuk dengan nombor. Nombor yang selepas kamu potong, apa baki dia atau apa hasil dia, itulah jawapan kamu. So, lihat betul-betul. Dekat atas ni, apa yang kamu tak potong, iaitu 4. Okey, turunkan 4. M ada berapa kali? 2 kali. So, M 2 kali, tulis M kuasa 2 lah. Jangan tulis MM. Tulis M kuasa 2. Ada lagi tak kat atas tak potong? Tak ada. So, dah tak ada, tulis per. Okey, kat bawah apa yang tak potong? Okey, kat atas tadi ada M 2 kali kan? Ni. So, kita tulis M kuasa 2. Bawah, N ada satu hujung kat sini. So, kita tulislah per dengan N. Inilah jawapan kamu. Okey, jawapan kamu yang akhir. Okey, dapat? Faham tak cara nak buat? Okey, kamu potong betul-betul dah. Jangan potong terlebih. Potong atas, potong bawah. Potong atas, potong bawah. Jangan potong atas semua baru nak potong bawah. Itu memang tak betul. Cara tak betul. Kamu kena buat macam cara saya. Ingat step, ikut cara saya. Baru kamu akan dapat jawapan yang betul. Masa kamu tulis sebagai hasil darab tu, jangan tulis rapat-rapat. Tulis jarak-jarak supaya kamu nak potong nanti kamu nampak, oh ini yang dah potong, ini yang belum potong lagi. Nombor macam biasalah, macam kamu kecilkan pecahan. Jangan buat lupa pula. Kecilkan pecahan dekat sekolah rendah dah belajar dah. Jangan lupa pula lah. Jangan buat tak tahu lah. Yang beza dia kat sini hanya pemboleh ubah sajalah. Masa tingkat sekolah rendah, kamu hanya kecilkan pecahan. So, nak kecilkan nombor dalam pecahan macam biasa. Step yang sama saja. Dia tak akan berubah sampai bila-bila.
Okey. So, kita teruskan dengan contoh yang kedua. Okey, contoh dekat sini. Dia ada gabungan operasi darab dan juga bahagi. Okey, darab dan bahagi. Okey, so permudahkan 21XY darab dengan 6X bahagi 14Y kuasa 3Z. Langkah yang pertama kita tulislah dalam bentuk pecahan. So, yang darab kita tulis di atas 21. Okey, 21 XY. Okey. Darab dengan 6X. Okey. Per. Tulis dalam bentuk pecahan. Per. Bawah adalah 14. Y. Kuasa 3Z. Okey. Ini langkah yang pertama. Tulis dalam bentuk pecahan. Okey. Langkah yang kedua. Sama seperti contoh yang sebelah kiri. Tulis sebagai hasil darab. Faktor. Okey, so yang pertama 21 darab X darab Y. Okey. Okey, darab Y. Okey, darab lagi dengan sambung 6 darab dengan X. Okey, habis kat atas. Per dengan 14 darab dengan Y. Ada 3 kali. Okey. Okey, darab lagi dengan Y. Dan hujung sekali letak Z. Okey. Step yang seterusnya. Kita permudahkan. So, 21 dengan 14. Okey. So, ingat balik macam mana nak permudahkan pecahan. Kita cari apa? FSTB. Betul tak? Betul tak, kelas? 21, 14. Bahagi. Okey, nak bahagi dengan apa? Okey, kita boleh bahagi dengan faktor sepunya yang kita ambil nombor apa untuk dapat FSTB bagi 21 dengan 14. Bahagi dengan berapa? Bahagi dengan 7, betul tak? Kita bahagi dengan 7. Okey. Dengan 2 tak boleh, 3 tak boleh, 5 pun tak boleh, kita bahagi dengan 7. So, dia akan dapat kat sini 3. Okey, 14 bagi 7 dapat 2. Betul tak? Okey, so bermakna kita potong 21 dapat 3. 14 dapat 2. So, sekejap lagi kamu buat latihan. Jika kamu nak kecilkan pecahan, kamu guna kaedah ni lah. Kamu bahagi, kamu cari FSTB. Cari FSTB. Yang ni kamu buat kat kertas conteng saja nah. Supaya kamu tak lupa nak cari FSTB tu. So, apa saja soalan yang berkaitan dengan nak kecilkan pecahan, kamu cari FSTB. Okey. So, soalan ni ada lagi ni nombor. Ni nombor 6. 6 dengan 2 yang selepas kita kecilkan tadi pun boleh lagi dipermudahkan, betul tak? So, kamu jangan kata sekali saja. So, kita boleh permudahkan lagi. 2 dan 6. Apa FSTB 2 dengan 6? Kita boleh bahagi dengan 2. Dapat 1. Dapat 3. Dah. So, mungkin kamu kena cari FSTB lebih daripada sekali nah, jika ada lagi nombor. Okey, so tengok betul-betul soalan. Kena tengok sampai habis. Jangan tengok separuh jalan sahaja. So, bermakna kita potong lagi sekali. 2 ni potong lagi. Dapat 1. 6 ni kita potong. Dapat 3. Nampak? Sebab tu kamu tulis nanti, tulis jarak-jarak. Saya ulang banyak kali kan. Sebab kamu nak potong, mungkin potong lebih daripada sekali. Untuk nombor lah. Untuk pemboleh ubah, takkan nak potong 2-3 kali. Tak boleh potong 2-3 kali. Sekali saja pemboleh ubah. Okey, dah selesai nombor. Kita lihat pemboleh ubah. X. X ada kat atas. Dan di bawah tak ada X. Jadi tak boleh potong X. Sebab atas sahaja ada. Bawah tak ada. Boleh nak?
Okay, Y. Kita pindah ke Y. So, Y atas ada, bawah ada. So, potong atas Y 1, potong bawah Y 1. Okay. Lepas tu, atas ni, ada lagi X hujung ni, bawah. Tak ada X, tak boleh ganggu, tak boleh kacau apa, tak boleh potong apa. Lepas tu, atas dah tak ada apa, bawah ada Z, so tak boleh potong juga. So, hasil dia, jawapan dia, apa yang kamu tak potong di atas, itulah jawapan dia. So, nampak tak kat sini 3. Dengan 3 ni, kita darab lah. 3 darab 3, hasil dia 9. Okay. Pemboleh ubah yang tak potong, X ada 2 kali kan? So, X kuasa 2 per dengan Y ada berapa kat bawah ni? Tengok betul-betul nah, yang tak potong nah, Y ada 2 kan? So, per dengan Y kuasa 2. Dan di hujung ni ada Z. Tambahlah Z. Tapi ni tulis rapat-rapat nah. Tambah Z. Itulah jawapan dia. Nampak? Yang tak potong, itulah jawapan dia. Okay, mudah saja. Ikut step saya, dapatlah jawapan. Kalau nak kamu ikut step kamu, kepala otak kamu, memang bukan kata tak dapat jawapan. Memang akan jadi susah dan sukar lah. So, buat apa pun, ikut step yang cikgu ajar. Okay. Alhamdulillah, kita dah selesai bab 5. Okay, sebelum kamu buat latihan, cikgu nak kamu salin rumusan bab 5 seperti biasa. Setiap kali kita habis semua tajuk, saya nak kamu salin rumusan. Okey, dalam rumusan ni ada istilah-istilah penting untuk setiap bab. Okey. So, apa yang kita dah belajar dalam tajuk ungkapan algebra yang penting ni, pemboleh ubah. Pemboleh ubah tu apa? So, pemboleh ubah tu terbahagi 2, nilai tetap, nilai berubah. So, nilai pemboleh ubah tetap pada sebarang masa untuk nilai tetap. Okey, nilai pemboleh ubah tetap pada sebarang masa. Contoh, dalam seminggu ada berapa hari? 7 hari. Tetap, tak ada berubah. Okey, nilai yang berubah, nilai pemboleh ubah berubah mengikut masa. Contoh, suhu. Dalam sehari, suhu tak sama. Contoh, waktu pagi, suhu lebih sejuk. Waktu tengah hari, panas. Petang, kurang. Malam, sejuk balik. Itu maksud yang dikatakan nilai yang berubah. Okey, pemboleh ubah ni diwakili dengan apa? Pemboleh ubah diwakili dengan huruf. Ini pun penting. Huruf nah. Apa saja yang kamu nampak huruf dalam matematik, itu ialah pemboleh ubah. Huruf. Huruf apa yang kita guna? Huruf A sampai Z lah. A sampai Z. Huruf kecil. A sampai Z. Okey, apa-apa saja huruf. Tetapi dalam matematik, kita guna huruf-huruf yang biasa. X, Y, P, Q, R. Sebab tu kita nampak selalu banyak guna X, Y. Okey? Lepas tu kita pergi pula kepada sebutan algebra. Sebutan algebra tu ialah gabungan nombor dan huruf sahaja. Okey, nombor dan huruf sahaja. Dia tak ada operasi tambah, tak ada operasi tolak. Okey? Dan sebutan ini pula terbahagi 2 juga. Sebutan serupa, sebutan tidak serupa. Okey, sebutan serupa tu ialah sebutan yang mempunyai pemboleh ubah dan kuasa yang sama. Pemboleh ubah dan kuasa yang sama. Nombor tak sama tak apa. Contoh dekat sini. Nombor 2 kan? Pemboleh ubah dia X. Yang kedua ni, nombor dia negatif 3. Pemboleh ubah X. So, kamu lihat ni. Pemboleh ubah tu kena sama. Itu yang dikatakan sebutan serupa. X, yang ni pun X. Kalau kuasa 1, dua-dua kuasa 1. Kita tak tulis. Kalau kuasa 2, dua-dua kena tulis kuasa 2. Itu yang dikatakan serupa. Manakala sebutan tidak serupa pula, ialah yang mempunyai pemboleh ubah atau kuasa yang tidak sama lah. Yang tidak serupa lah. Okey, itu saja. Contoh 2X dan 6Y. Nampak tak kat sini? Ini pemboleh ubah dia X. Yang ni pemboleh ubah dia Y. Tak serupa lah. Okey, yang ni pula pemboleh ubah dia X. Yang ni pun pemboleh ubah X. Tetapi yang ini ada kuasa 2. So, kalau kuasa tak sama pun, ia dikenali sebagai sebutan tidak serupa. Lepas tu kita masuk kepada operasi tambah dengan tolak. So, tambah dan tolak, pastikan sebutan serupa. Kita susun sebutan yang serupa, duduk berhampiran, baru kita boleh tambah atau kita boleh tolak. Apa yang kita nak tambah? Apa yang kita nak tolak? Yang kita tambah tu nombor.
Contoh ni, 5A tambah 6A. Nampak tak sebutan serupa kan? A dengan A. So, kita ambil lah 5 ni. Tambah dengan 6. 5 tambah 6 berapa? 11. 11A. Jawapan tulislah sekali dengan pemboleh ubah. Waktu nak laksanakan operasi tambah, keluarkan nombor sahaja. Begitu juga dengan tolak. 12, kita tolak dengan 3, dapat 9. Pemboleh ubah dia BC. Sambung sajalah tulis jawapan. Yang ini yang mudah. Dalam contoh saya dah ada tunjuk. Ada negatif, positif. Ingat balik. Tanda sama apa, tanda beza apa. Yang kita belajar masa tingkatan 1 bab 1. Okey, yang kita belajar bab 1 hari tu. Okey, tanda sama, negatif-negatif jadi apa? Negatif positif jadi apa? Saya dah bagi tahu dah dalam video yang awal. Dan kita akhiri dengan operasi darab dan juga bahagi. Darab dan juga bahagi. Untuk operasi darab, kita susun dulu. Nombor tak di depan, pemboleh ubah kita letak di belakang. Lepas tu kita darab lah nombor dengan nombor, pemboleh ubah dengan pemboleh ubah. Dan operasi bahagi, kalau ada dia bagi dalam simbol bahagi, okay, simbol bahagi, kamu tukar tulis dalam bentuk pecahan. Seterusnya, kamu tulis sebagai hasil darab faktor macam operasi darab juga. Dan kamu kecilkan. Kamu potong. Yang mana boleh kecil, kamu kecilkan. Jawapannya adalah hasil selepas kamu dah kecilkan. Okey. So, tolong salin nota ni untuk rumusan bab 5. Okay, sebelum berakhir kelas, saya nak kamu siapkan. Okey, banyak latihan hari ni sebab kita dah habis dah bab 5. Okey, latih diri 5.2A ni ialah operasi tambah dan tolak nah. Operasi tambah dan tolak. Okey, muka surat 113. Okey, untuk operasi tambah dan tolak, kamu dah belajar. Video dia ada dalam kelas hari Rabu. Nah, video yang last tu. Saya ada tunjuk contoh untuk operasi tambah dan tolak. Buku teks muka surat 113. So, kalau kamu tak ingat nak buat latih diri 5.2A ni, kamu rujuk balik video kelas hari Rabu. Dalam tu saya dah tunjuk contoh operasi tambah dengan tolak. Okey, untuk latih diri 5.2B, okey, muka surat 115. Okey, yang ni yang kita belajar hari ni, ada dalam video hari ni. Okey, begitu juga dengan latih diri 5.2C pun ada dalam video hari ini. Yang tak ada dalam video hari ini ialah latih diri 5.2A. Muka surat 113 ni, kamu rujuk video minggu lepas kelas hari Rabu. Okey, sampai di sini dulu. Selamat belajar dan kita jumpa lagi kelas yang akan datang dengan tajuk yang baru, iaitu kita akan masuk bab 6. Okey, kita akan masuk bab 6. Okey, iaitu berkaitan dengan persamaan linear. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.